Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'un al-ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ruzna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi bersama di dalam pengajian kita hikam kita. Dan Ustaz minta maaf semalam di atas sebab-sebab yang tertentu tidak dapat hadir, tidak dapat bersama dalam pengajian kita hikam. Dan malam ni insya-Allah kita bersama walaupun agak lewat sedikit kerana selepas daripada sembahyang Isyak tadi ada majlis sedikit sembahyang hajat dan seumpamanya. Namun Ustaz mengambil jalan agar dapat juga bersama dengan para jemaah sekalian dalam kita membahaskan pengajian kitab kita ini, yakni pengajian kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kita disuruh agar bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, maka Allah sentiasa memberi nikmat kepada kita. Maka bila Allah memberi nikmat kepada kita, tugas kita bersyukur kepada Allah, melihat bahawa nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bersyukur dengan hati melihat nikmat itu datang daripada Allah. Kemudian kita bersyukur dengan lidah memuji Allah dan menyebut-nyebut akan nikmat Allah Ta'ala. Di samping kita berterima kasih di atas orang yang menjadi wasitah nikmat itu sampai kepada kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan anggota kita ialah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah Allah memberi nikmat kepada kita. Kemudian selepas kita mendapat nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah, maka jangan sampai nikmat tadi menyebabkan kita lupa kepada Allah. Maka apabila kita ini lupa kepada Allah Ta'ala, maka bermakna kita mendapat istidrak daripada Allah. Wal'iyazubillah. Jaga-jaga istidrak daripada Allah. Hendaklah kita rasa takut kepada Allah apabila Allah berterusan memberi nikmat kepada kita, bahkan kita berterusan dalam lalai kepada Allah. Kalaulah kita berterusan lalai kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah tidak putus-putus beri nikmat pada kita, jaga-jaga itu mungkin istidrak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Abu Qasim Al-Qushairi mengatakan istidrak itu ialah nikmat yang Allah beri terus-menerus tanpa dia merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyazubillah. Maka dalam hal ini dikatakan bahawa apabila kita melihat Allah memberi nikmat berterusan, lalulah orang itu melakukan maksiat lalai kepada Allah, maka bermakna dia mendapat istidrak daripada Allah. Beransur-ansur Allah beri kepada dia nikmat, tetapi duduk di dalam kemurkaan Allah. Wal'iyazubillah min zalim. Oleh kerana itu, hendaklah kita menjadi orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjadikan diri kita ini orang yang sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada malam ini kita membicarakan, ada yang mengatakan bahawa alhamdulillah Allah selalu memberi nikmat kepada saya, dan Allah tidak timpakan bala, saya selamat, musibah pun tidak ada, ujian pun tu maknanya walaupun saya tidak buat ibadat. Maka dia kata, seandainya saya melakukan maksiat kepada Allah, seandainya Allah tidak redha pada saya, kenapa Allah Ta'ala terus beri nikmat kepada saya? Kalau Allah redha, Allah tidak redha, Allah tak beri dah nikmat. Tapi kenapa Allah beri nikmat kepada saya kalau Allah Ta'ala tidak redha? Bermakna dia menganggap bahawa nikmat-nikmat yang dia dapat tadi secara berterusan tadi, walaupun dia lalai kepada Allah,
Maknanya dia merasakan bahawa itu dia ini dekat dengan Allah. Ingat, nikmat yang Allah Ta'ala beri, walaupun orang tu buat maksiat, nikmat itu ditambah, tidak bermakna dia dekat dengan Allah Ta'ala. Bahkan semakin jauh, semakin banyak nikmat Allah beri. Kenapa begitu? Kerana ini ujian daripada Allah Ta'ala, sehingga orang yang mendapat nikmat secara berterusan, dia tidak menyedari bahawa dia duduk dalam istidraj Allah, Allah murka kepada ia. Wal-iyazubillah. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kurniaannya, padahal Allah berterusan memberi nikmat kepada hamba-Nya, sedangkan hamba-Nya melakukan kelalaian, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka nikmat yang berterusan itu mestilah nikmat hamba tadi merasa takut. Kerana apa? Kerana orang itu berterusan dalam nikmat, dibimbangi ketika mana dia duduk lazat, sedap-sedap dalam nikmat, sedangkan dia dalam derhaka, lalu dia ditarik oleh Allah akan nikmat tadi, lalu dia mati dalam su'ul khatimah. Wal-iyazubillah. Baik, kita tengok dan kita sampai pada muka surat 46. 46 berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, min jahlil muridi bi nafsihi an yusi al-adaba wa tu'akhkharu uqubata anhu wa yaqulu law kana hadza su'ul adabi la qata'a imdadu wa aujabal ab'adu. Maksudnya, setengah daripada jahilnya murid, murid itu adalah orang yang berjalan kepada Allah, orang yang mencari Allah. Setengah daripada kejahilan dia ataupun kebodohan dia tadi, murid itu akan dirinya, akan hak Tuhannya kepada Allah Ta'ala, bahawa dijahatkan akan adabnya. Maka di antaranya Allah Ta'ala jadikan dia ini tidak beradab. Sedangkan dikatakan bahawa antara setengah daripada kejahilan murid tadi akan dirinya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan dia buruk adab dengan Allah. Beradab dengan Allah, dijahatkan akan adabnya. Bila dia beradab dengan Allah, maka diakhirkan balas daripadanya. Allah Ta'ala tangguhkan balasan azab kepada dia, Allah tangguhkan walaupun dia beradab dengan Allah. Dalam waktu yang sama berkata ia, jikalau ada kerjaku ini jahat adab, kalaulah aku ini beradab, ataupun kalaulah aku lakukan ini maksiat, ataupun kalaulah Allah benci ke aku, nascaya diputuskan Allah Ta'ala akan tolongnya. Nascaya Allah tak tolong aku, Allah tak beri pertolongan, dan mewajibkan jauhnya, dan Allah Ta'ala akan jadikan aku jauh dengannya. Ini di antara bentuk kejahilan. Kerana sesungguhnya dia mengatakan bahawa bila mendapat nikmat itu tanda Allah kasih. Tidak begitu, tidak semestinya. Tidak semestinya kalau kita dapat nikmat banyak tanda Allah Ta'ala kasih. Ya, ada yang Allah kasih, Allah beri nikmat. Tetapi sebenarnya kebanyakan orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah beri ujian kepada dia. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala yusibu minhu, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan, Allah beri musibah kepada dia. Maka di antara kejahilan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu adalah dia merasakan bahawa Allah kasih kepada dia, sedangkan dia buruk adab dengan Allah.
Dia beradab dengan Allah. Lalu dia berkata, andai kata perbuatan yang saya lakukan ini salah, andai kata perbuatan yang saya lakukan ini jahat adab, tentu Allah tak beri nikmat, tentu Allah tidak beri bantuan, tentu Allah Ta'ala jauhkan saya dengan dia. Inilah salah satu bentuk istidraj daripada Allah Ta'ala. Kerana sang murid tadi telah dah jahat adab dengan Allah, buruk adab dengan Allah Ta'ala. Dia merasa Allah Ta'ala itu kasih dengan dia, lalu dia berterusan melakukan maksiat atau lalai kepada Allah. Lalu dia menyangka Allah sentiasa beri nikmat, dia berterusan buat maksiat. Lalu dia kata, kalaulah Allah tidak Allah marah saya, Allah benci saya, Allah tak akan beri pertolongan pada saya. Allah tak akan jauhkan dia dengan saya. Tetapi Allah bagi nikmat pada saya, Allah dekat saja dengan saya. Bila saya minta apa-apa Allah bagi saja. Maka dia menganggap bahawa Allah dekat dengan dia, sedangkan dia berterusan melakukan maksiat. Maka dikatakan inilah salah satu istidraj daripada Allah. Ada orang menganggap istidraj itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala timpa bala pada dia, ataupun seumpama dak, kadang-kadang Allah beri nikmat ke dia. Di dalam nikmat itu ada kemukaan Allah. Dan setengah-setengah orang-orang yang soleh di dalam ujian Allah Ta'ala itu adanya maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dirinya. Maka dikata inilah salah satu daripada bahagian istidraj yang Allah Ta'ala beri itu, tunjukkan dia seorang itu berterusan di dalam salah adab dia dengan Allah, tetapi Allah berterusan memberi nikmat. Maka katanya Syekh Ibnu Ajibah mengatakan di antara salah adab dia dengan Allah adalah dia mengutamakan yang lain selain daripada Allah. Apa maksud yang lain daripada Allah? Kalau dibandingkan ibadat dengan mencari rezeki, maka dia lebih mengutamakan mencari rezeki daripada ibadat. Ini salah satu bentuk buruk adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila sahaja sampai berlaku pertembungan antara panggilan Allah dengan panggilan kehendak nafsunya, dia lebih utamakan kehendak nafsu. Apabila saja berlaku pertembungan di antara ibadah dengan bukan ibadah, maka dia utamakan yang bukan ibadah dibanding dengan ibadah. Maka ini adalah salah satu jalan dia buruk adab dengan Allah. Kata ulama, cukup orang itu sudah dikira buruk adab apabila azan berkumandang, maka dia tidak menyahut seruan azan tadi. Yang pertama, azan dia tak jawab azan, bahkan dia bercakap. Yang kedua, dia tidak pergi ke masjid ataupun tidak bersegera menyahut seruan Allah Ta'ala. Maka ini salah satu contoh buruk adab. Dalam keadaan begitu, dia tak jaga sembahyang. Dia tak jaga sembahyang, antara maknanya dia lebih mengutamakan kehidupan dunianya itu daripada kehidupan akhirat. Ini salah satu buruk adab. Tetapi Allah beri nikmat pada dia, dia tetap dapat harta yang melimpah ruah. Lalu dia mengatakan kalau Allah Ta'ala tak kasih ke dia, Allah tak beri nikmat dia macam hari ni. Tapi hari ni Alhamdulillah, rumah pun ada, kereta pun ada, pekerjaan pun ada. Maknanya rezeki saya murah Ustaz. Contoh je ni, rezeki saya murah Ustaz. Meniaga saya pun maju, Alhamdulillah. Tetapi padahal kalaulah mengenai sembahyang, dia bukan orang yang dia culah. Apa makna culah ni? Maknanya dia jenis orang berlambat-lambat. Kalau majlis ilmu, dia tak nak pergi. Kalau meeting-meeting perniagaan, dia semangat. Itu dia salah adab dengan Allah. Tapi rezeki banyak. Dia kata kalau saya ini walaupun saya tak pergi majlis ilmu, walaupun saya tak jenis jaga sembahyang, tapi Allah beri rezeki pada saya. Maka dia menganggap bahawa Allah itu kasih kepada dia kerana rezeki, nikmat Allah beri berterusan. Maka salah satu salah adab ialah mengutamakan kehendak nafsunya daripada kehendak Allah. Ini nombor satu. Antara salah adab dia dengan Allah Ta'ala itu adalah
tidak berpuas hati dengan nikmat yang Allah bagi. Macam mana tidak berpuas hati dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Apabila dia ini miskin, maka dia merungut, dia miskin. Apabila perniagaan dia tidak maju, maka dia merungut, perniagaan dia tidak maju. Apabila sahaja maknanya Allah Ta'ala tarik nikmat dia, lalu dia pun mengungkit-ungkit nikmat-nikmat Allah, ataupun dia selalu ingat, maknanya kenapalah dia ditarik nikmatnya, kenapalah begini-begini, dia banyak soal kepada Allah Ta'ala. Maka di antara buruk adab ialah tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada juga dalam keadaan begini, Allah bagi dia nikmat, Allah bagi dia nikmat, dia banyak komplain-komplain. Kenapalah orang tu meniaga maju, kita meniaga tak maju macam dia? Sedangkan dia tidak sedar, dia maju bukan kerana dia rajin, dia maju kerana Allah beri dia harta banyak, Allah yang menetapkan dia. Maka dia nak, kalau boleh benda tu boleh ke dia, maka dia tidak puas hati dengan ketetapan Allah. Ini salah satu buruk adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara buruk adab dia dengan Allah Ta'ala yang ketiga, antaranya itu yakni mengutamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat ukhrawi. Maka maknanya ini di antara, dan banyaklah antara dia ini salah adab dengan Allah. Maka walaupun orang itu salah adab dengan Allah, kadang-kadang Allah terus memberi nikmat kepada dia. Nikmat kepada dia, maka menyangka dengan nikmat yang berterusan itu, disangkanya bahawa dia ini duduk di dalam kasih sayang Allah, sedangkan dia semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Wal-iyazubillah. Maka inilah satu bahagi daripada istidraj yang terdahulu sebutnya. Dan jahat adab mereka itu mewajibkan bagi balasan, tetapi balasan itu bersalah-salahan. Maka apabila orang itu buruk adab dengan Allah, maka membawa kepada dia akan diberi azab ataupun mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan itulah seorang yang duduk dalam keadaan dia salah adab dengan Allah, yang masalahnya dia tidak menyedari bahawa dia duduk di dalam azab ataupun kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berbagai-bagai cara yang Allah Ta'ala beri. Masuk berbagai cara, ada yang Allah cepatkan azab dan ada yang Allah Ta'ala tunda, dan ada yang Allah Ta'ala sembunyikan azab. Dia tak sedar. Macam mana? Maka dikatakan bahawa bersalah-salahan setengah daripadanya disegerakan azab. Tengah-tengah dia ini sebagai contoh, dia ahli perniagaan. Dahulu, ini ada satu orang ustaz, dia cerita, wallahu alam, boleh jadi untuk ambil iktibar sahaja. Dia kata ada satu orang itu, dahulu ketika mana dia susah, perniagaan dia tidak maju, maka dia selalu pergi ke masjid surau. Lalu apabila perniagaan dia maju, lalulah dia pun melupakan masjid surau. Maka perniagaan dia semakin maju. Ketika mana dia seronok dengan pekerjaan dia tadi, tiba-tiba dia wafat, meninggal dunia. Maka dikatakan ada kalanya disegerakan. Maknanya segera itu dia dalam berseronok mendapat nikmat, dapat nikmat, dan dia lalai beribadat, lalu Allah Ta'ala wafatkan dia, matikan dia dalam keadaan tengah nikmat ataupun tengah berseronok-seronok dengan nikmat yang Allah beri. Maka ada kala Allah Ta'ala segerakan, ataupun ada kala Allah Ta'ala tunda. Walaupun dia berterusan lalai kepada Allah Ta'ala, dan dia buat maksiat, Allah tambah nikmat lagi. Dia buat maksiat, Allah tambah lagi nikmat lagi, tambah lagi nikmat. Maka
dikatakan bahawa sehinggalah tengah dia nikmat, maknanya bila Allah Ta'ala tambah-tambah, semakin ditambah nikmat, semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Ini tanda istidrak kepada Allah, sehingga akhirnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan dia tengah duduk sedang dalam keadaan berseronok mengecapi kenikmatan tadi. Wal iyazubillah. Dan ada juga Allah Ta'ala sembunyikan, yakni dia merasa bahawa dia tidak ada apa-apa kesalahan. Seperti satu orang berkata pada Imam Hasan al-Basri, saya Allah beri nikmat sama pada saya, walaupun saya ni tidak ibadat, walaupun saya lalai, Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, dan Allah maknanya dia tidak ditimpa bala. Lalu Imam Hasan al-Basri pun tanya, kamu mampu ke semayang malam? Dia kata tak mampu. Kamu mampu ke puasa sunat? Pun tidak mampu. Kamu mampu tak baca Quran banyak-banyak? Pun tidak mampu juga. Kata Imam Hasan al-Basri, kamu tak mampu bangun malam, kamu tak mampu baca Quran banyak, kamu tidak mampu untuk maknanya berpuasa, itu tanda kamu sedang diazab oleh Allah. Hanya azab yang tersembunyi. Azab yang tersembunyi. Tak nampak azab pun, tetapi sebenarnya azab. Kerana bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini, maknanya berat kita ataupun tak mampu kita dalam melakukan ibadat, itu sudah dikira azab kepada Allah. Azab daripada Allah Ta'ala. Kata Fudail Ibn Iyad, sesiapa yang tidak mampu bangun pada waktu malam, tidak mampu berpuasa sunat di siang hari, tidak mampu melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala di siang-siang hari, maka ketahuilah, boleh jadi ada lagi dosa-dosa besar yang kamu belum lagi bertaubat daripadanya. Kerana di sini dapat kita faham, apabila sahaja seseorang itu dia berjaya bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka ringanlah dia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi berat kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, tapi kita rasa kita sudah selamat, kita rasa kita dekat dengan Allah, maka ini salah adab kita dengan Allah Ta'ala. Maka cukup salah adab dengan Allah itu dah dikira istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya. Baik. Lalu dikatakan lagi, ada kalanya disembunyikan, dan balasan yang dinyatakan itu dengan balasan seksa. Ada yang Allah Ta'ala balas dengan seksa. Jadi dikatakan bahawa kadang-kadang seseorang itu dia ini duduk dalam nikmat, Allah beri nikmat, lalu dia lalai, dia lakukan maksiat. Akhirnya Allah Ta'ala tarik nikmat, tetapi Allah Ta'ala tarik dalam keadaan dia itu diazab, diseksa oleh Allah Ta'ala di atas muka dunia. Jadi dalam keadaan macam itu, ada juga dengan sebab-sebab tertentu, akhirnya dia diazab oleh Allah. Ada satu kisah yang menarik. Ada satu orang hamba Allah, dia ini nak makan satu ikan. Dia nak makan ikan. Dia pergi ke tepi pantai. Bila pergi ke tepi pantai, dia tengok ada nelayan di tepi pantai. Dan hari itu para nelayan itu tidak dapat ikan. Maka dia pun cari-cari, nelayan balik daripada tu, mungkin tak dapat ikan sebab ombak kuat ke. Akhirnya dia jumpa satu orang. Orang tu dia kata, kamu ada ikan tak? Ikan ada. Dia kata, hari ni ikan tak ada. Tak ada ikan, tak dapat ikan. Kecuali satu ikan ni saja je. Kalau yang ada, itu pun dapat satu ikan dia. Seekor ikan dia. Kata orang tadi, ginilah ikan tadi jual ke akulah, kata dia. Kata, minta maaf cik. Minta maaf tuan, saya bukan tak nak jual, tapi inilah ikan yang saya nak makan dengan ahli keluarga saya. Dia minta beli, orang tu tak nak jual. Akhirnya dirampasnya ikan tadi. Berampas, dan dia pun balik masaklah ikan tadi. Tak ada apa-apa, boleh makan, dapat nikmat. Maknanya
Selang beberapa lama, Allah Ta'ala takdirkan tangan dia sakit. Allah Ta'ala takdirkan tangan dia sakit. Tangan dia sakit ni tak boleh nak buat apa dah. Dari tangan dia sakit, akhirnya terpotonglah jari dia. Habis jari potong, pergelangan tangan dipotong. Akhir dipotong sampai ke siku. Pun masih lagi sakit. Tapi tak tahu. Katanya kuman semakin merebak. Sehingga kan dia berjumpa dengan satu orang hamba Allah yang soleh. Kata satu orang hamba Allah yang soleh, dia kata, boleh jadi kamu ada buat kesalahan dengan orang. Dia kata tak ada. Cuba kamu ingat betul-betul. Mungkin kamu ada buat kesalahan dengan orang. Akhirnya dia fikir baru teringat. Rupa-rupanya dahulu dia ini pernah ambil rampas ikan orang secara senang-senang saja, sewena-wena je rampas. Jadi dia rasa dia boleh buat apa-apa. Akhirnya Allah Ta'ala tarik nikmat dia tadi, sehingga tangan dia itu katanya terkena duri ikan. Duri ikan saja. Daripada sabit ikan, Allah Ta'ala jadikan dia terkena duri ikan. Tercocok je hujung jari dia. Akhirnya jari dia sakit, terpotong jari. Lepas kena potong jari, sakit lagi. Potong pergelangan tangan. Sakit lagi sampai ke siku. Kudung tangan dia. Cuba kamu fikir, kamu ada buat salah ke pada orang? Fikir, teringat dulu saya pernah rampas ikan orang. Kalau begitu, inilah sebabnya tangan kamu ditarik oleh Allah jadi kudung. Sebab tangan kamu ini pernah rampas ikan orang. Kalau begitu, kamu pergi cari dia. Maka dia pun pergi cari. Pergi dekat tempat dahulu. Ternyata cari tak jumpa. Esok pergi pula cari. Akhirnya berjumpa. Bila jumpa orang tadi, dia ingat lagi orang ni lah yang dia rampas. Maka dia pergi jumpa dan kadang tangan dia sudah kudung. Dia pun tanya, cik, kenal tak saya? Kamu kenal tak saya? Dia kata tak kenal. Tak kenal pun, kata nelayan. Sudah kenal pun. Ingat tak dahulu, ada tak orang rampas ikan kamu? Dia kata tak ingat dah, lama dah tak ingat. Cuba fikir balik-balik. Fikir, teringat. Oh, dulu ada satu orang. Dia ambil rampas gitu ikan saya. Kata orang itu, yang rampas ikan kamu saya lah. Dan kamu tengok tangan saya apa yang berlaku, kudung. Allah hukum saya menjadikan tangan saya kudung. Dia pun cerita. Dan sampai sekarang rasa sakit. Jadi saya datang jumpa kamu, saya nak awak maafkan kesalahan saya. Kata orang yang kena rampas ikan dahulu, dia kata, oh, begini jadi ceritanya. Jadi dia pun, tak apalah, saya maafkan kesalahan kamu. Selepas dia maafkan kesalahan dia, orang itu, maka hilang sakit orang tadi. Allah Ta'ala hilangkan sakit dia. Kenapa? Tengoklah, kadang-kadang Allah Ta'ala beri seksa. Allah Ta'ala tarik. Tarik dengan sebab apa? Dengan sebab dahulu ketika mana dapat nikmat, kamu salah adab dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan mewajibkan baginya balasan. Dan balasan dengan seksa. Dan juga balasan yang tersembunyi. Macam mana balasan yang tersembunyi? Dengan dipoleh hijab dia, terhijab dia dengan Allah. Cukup, kata ulama, kalau kita semayang, kos semayang kita kodok-kosok. Kos patutnya semakin kosok, semakin tidak kosok. Maka sebenarnya itulah azab daripada Allah Ta'ala. Mungkin kita ada salah adab, maka Allah Ta'ala azab yang tersembunyi. Kata ulama, di antara azab yang tersembunyi itu ialah tak mampu nak buat taat. Itu satu. Mampu buat taat tapi tidak merasa lazat dalam taat. Maka terhijab dengan Allah Ta'ala. Sudah lama berzikir, tetapi tidak memberi kesan apa-apa. Boleh jadi kita ada salah adab dengan Allah. Boleh jadi begitu. Ada salah adab dengan Allah, maka membawa kepada kita ini, maknanya terhalang mendapat kebaikan di sisi Allah. Maka dikira orang itu mendapat istidraj daripada Allah. Kenapa? Katanya, kalau satu orang itu dia sudah belajar, tetapi belajar tak beri kesan. Dia sudah ibadat, tetapi ibadat tak beri kesan. Dia sudah berzikir, tetapi zikir tidak beri kesan.
Oleh itu cuba renungkan apa buruk kita dengan Allah, apa salah adab kita dengan Allah. Kalau tak pun selain daripada Allah, tengok sama ada kita salah adab dengan Allah, sama ada kita salah adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita salah adab dengan guru, ataupun kita salah adab dengan ibu bapa kita. Maka adab kita dengan Allah, apa dia adab kita dengan Allah? Melaksanakan segala perintah Allah dalam keadaan tidak melakukan syirik kepada Allah. Ini adab dia dengan Allah. Cara dia itu banyakkan berzikir kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita remeh-remehkan sunnah. Kita persendakan kayu sugi orang bersugi. Kita persendakan habbatus sauda sunnah Nabi. Kita persendakan madu sunnah Nabi. Jadi dengan sebab kita salah adab Rasulullah, dahlah kita tidak ikut sunnah, kita persendakan, maka membawa Allah Ta'ala hijab kita. Boleh jadi dengan sebab kita salah adab dengan Rasulullah, terhijab kita. Dan cara dia macam mana? Cara dia dengan banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang ketiga, adab dengan guru. Adab dengan guru ini juga hendaklah kita ini mengikuti maknanya perintah guru dan sentiasa beradab dengan guru tadi. Yakni berakhlak baik dengan guru tadi. Cara dia macam mana lagi? Dengan banyakkan berdoa untuk guru tadi. Doa supaya Allah mengampunkan dosa guru, menutup akan keaiban guru tadi. Maknanya. Ataupun salah adab dengan ibu bapa. Salah adab dengan ibu bapa. Maknanya, maka adab kita dengan ibu bapa ialah berbuat baik, memberi khidmat yang terbaik kepada ibu bapa, dan banyakkan berdoa kepada ibu bapa, keampunan dosa kepada ibu bapa. Dan ataupun adab kita dengan diri kita sendiri. Adab kita diri kita sendiri ialah menjaga diri kita daripada jatuh maksiat, kemudian banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Adab dengan Allah, la ilaha illallah, zikir. Adab dengan Rasulullah, banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adab dengan guru, yakni mendoakan akan keampunan, doa guru. Makna doa kepada guru. Adab kepada ibu bapa juga, doakan kepada kedua ibu bapa kita. Sama ada adab dengan Allah, dengan Rasul, dengan guru dan seumpamanya. Maka inilah yang menyebabkan, kalau kita tidak ada adab, maka menyebabkan kita akan diistidrat oleh Allah Ta'ala. Maka sebab mendapat istidrat itu adalah kurangnya adab. Baik. Lalu dikatakan lagi, di antaranya tersembunyi itu jangan dipolehi hijab, maka terhijab hatinya dengan Allah. Maka balas seksa itu bagi orang yang berdosa, dan balas dengan hijab itu bagi orang yang jahat adab. Maka orang yang buat dosa tadi Allah Ta'ala balas dengan dikatakan bahawa dengan seorang itu dihijabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila saja dia melakukan dosa. Bila dia lakukan dosa, dia tidak ada adab dengan Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah Ta'ala hijabkan dia. Jadi dikatakan bahawa adalah hukuman seksa itu sebagai balasan yang tersembunyi. Apa dia? Yakni dipolehi hijab. Jadi balasan seksa itu bagi siapa? Seksa itu bagi orang yang buat dosa. Buat dosa, lalulah dia ini mendapat seksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya yang bagi orang yang dihijabkan oleh Allah adalah disebabkan dia buruk adab dengan Allah.
Buruk adab ini sama ada dia ini kritik Allah, tidak reda dengan Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala, maka dia sembahyang buat ibadat, tetapi dia ibadatnya itu tidak dijadikan keutamaan. Ahli ibadat tetapi buruk adab dia dengan Allah Ta'ala dalam melakukan ibadat, maka cara dia itu gimana? Allah hijabkan dia. Sebab tu orang-orang yang soleh tu, orang-orang yang kalau dia ahli ilmu ataupun dia ahli ibadat, dia buruk adab dengan Allah, kan nampak dia dapat nikmat, dia tidak diazab. Tetapi sedar tidak sedar rupanya azabnya itu dalam keadaan dia terhijab dia dengan Allah Ta'ala. Wal-iyazubillah. Lalu dikatakan lagi, dan terkadang ada balasan yang tersembunyi, dibalas dengan yang tersembunyi itu, tertegah itu terlebih sangat atas murid daripada balasan yang dinyatakan yang segera. Dan umpama balasan yang tersembunyi itu, iaitu yang telah disebutkan akan dia. Maka barang siapa memutuskan tolong daripada Allah Ta'ala dan didirikannya pada makam jauh daripadanya, dan inilah permulaan jatuh hijab yang telah kami sebutkan akan dia. Lalu dikatakan, ada kalanya balasan tersembunyi. Apa makna balasan yang tersembunyi? Kadang-kadang Allah Ta'ala tunda dia. Terus dapat nikmat, terus dapat nikmat. Semayang tak kosok-kosok, semayang tidak kosok. Zikir-zikir pun tak jadi apa. Belajar ilmu pun tak jadi apa-apa. Maknanya. Tapi nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka dikatakan bahawa itu balasan yang tersimpan, tersembunyi. Yang tertunda itu lebih bahaya ke atas murid daripada hukuman yang ternyata disegerakan. Tengok, dia ada dua. Satu, orang yang buat dosa, dia minum arak ke, dia berjudi ke, dia buat dosa, tapi dia dapat nikmat. Pitih banyak, duit banyak, bukan dia infak. Sebabnya duit banyak dia infak, orang nak buat masjid, orang nak madrasah, fakir miskin. Tapi duit banyak tu dia minum arak, dia joli sini. Lepas pada tu dia berasa nak buat maksiat sebab duit dia banyak buat maksiat. Maka orang yang macam ini kadang-kadang Allah istidrak dia, cara dia Allah beri azab lalu. Akhirnya Allah Ta'ala beri dia kemalangan, akhirnya dia sakit dan seumpamanya. Ini satu. Yang kedua, ini dia ini buat ibadat. Yang tadi tak buat ibadat, ini buat ibadat. Tetapi dalam dia buat amal ibadat kepada Allah, dia utamakan yang lain daripada Allah. Semayang bukan tak semayang, tapi nak semayang zuhur dekat nak masuk asar. Sakit tak sakit, tapi saja-saja. Pukul 4 baru semayang zuhur. Nak dekat-dekat maghrib baru semayang asar. Maknanya baru semayang asar. Ini dikira orang tu buruk adab dengan Allah. Kata ulama, kalau kamu dengar azan berkumandang sudah masuk tu, kamu utama yang lain, sudah beradab kepada Allah. Maka orang ini ibadat, tetapi dia beradab dengan Allah, seperti melewat-lewatkan ibadat, mengutamakan yang lain daripada ibadat. Bila dia mengutamakan yang lain daripada ibadat kepada Allah, Allah tak azab dia macam yang tadi. Yang tadi Allah Ta'ala azab, Allah Ta'ala beri seksa. Tapi tak, azab Allah yang ini tersembunyi. Apa dia? Dia belajar ilmu agama, tak beri kesan-kesan. Dia belajar, bagi kuliah sini, kuliah sana, tetapi akhlak buruk juga. Orang bagi zikir, dia zikir, tapi perangai pun buruk juga. Allah beri kawan dengan orang yang soleh, tapi buruk juga akhlak juga. Buruk juga ada maknanya akhlak. Ataupun maknanya dia ini sudah belajar, sudah mana, tetapi Allah Ta'ala beri hati pun tidak tenang, masalah bertimpa-timpa dan seumpamanya. Ini dikatakan bahawa
ini istidraj daripada Allah Ta'ala, disebabkan dia beradab dengan Allah. Jadi beradab dengan Allah ni ada dua. Satu beradab dengan maksiat, ni ditimpa seksa. Satu beradab dengan dalam keadaan beribadat tetapi mengutamakan yang lain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak heran hari ni kalau kita tengok, maknanya kadang-kadang kita belajar apa masalah kita ni, belajar tapi tak mampu jaga lidah. Tak mampu kita menjaga lidah. Maka ini kena hati-hati. Kerana apa? Kerana apabila kita ini melakukan sesuatu yang menunjukkan kita jauh kepada Allah, sedangkan nikmat berterusan Allah bagi, ini menandakan orang itu telah diistidrajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dikatakan lagi barang siapa yang memutuskan tolong daripada Allah Ta'ala dan didirikannya pada makam jauh daripadanya, dan inilah permulaan jatuh hijab yang telah kami sebutkan akan dia. Oleh itu, sesiapa yang memutuskan pertolongan daripada Allah, dia tidak mau cari pertolongan Allah, gitu. Memutuskan pertolongan daripada Allah, dia tidak mau cari pertolongan oleh Allah, pertolongan daripada Allah, maka akan didudukkan dia ini satu tempat yang jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang orang Allah timpa dia ujian musibah, tapi bila ditimpa ujian musibah, tak kira lah, dia ambil jalan selesaikan masalah dia, minum arak contohnya. Selesai masalah minum arak, dia duk sangka duk minum arak itulah boleh selesai masalah dia. Dia tak cari pertolongan dengan Allah. Ada orang kadang-kadang bila dia serabut, dia ambil jalan dengar lagu, contoh saja ni. Contoh saja, dia ambil jalan dengar lagu. Kenapa duk dengar lagu ni? Dia kata tension lah ni ustaz, saya serabut ustaz, dengar-dengar lagu awi tenang. Dia tak cari Allah, dia cari selain daripada Allah Ta'ala. Dia memutuskan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ada yang pesen macam tu. Maknanya, maka kedudukan dia begitu, sebenarnya dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana dia ambil perjalanan dia, maknanya memutuskan pertolongan daripada Allah Ta'ala, maka dia akan dapat kedudukan dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau ada apa-apa kena rujuk balik. Kenapa ya saya duk semayang lama-lama daripada dulu, kenapa semayang saya ni semakin berat ni? Kenapa saya semakin lara? Kenapa saya ini daripada dulu saya ikut kuliah, saya belajar sini, belajar sana, belajar sini, tetapi semakin saya belajar, maknanya ilmu tak lekat juga dengan saya. Kenapa tu? Boleh jadi kamu ada salah adab dengan Allah. Boleh jadi salah adab dengan Allah Ta'ala. Biasa orang ni kalau salah adab dengan Allah masa bila biasanya? Masa dia ditimpa ujian. Ditimpa ujian. Saya ustaz, maknanya saya ustaz, dia kata dulu saya ada duit, saya banyak duit, tapi hari ni saya susah ni. Inilah orang buat saya, orang khianat saya, orang begini-begini. Dia tak muhasabah diri dia dengan Allah. Dulu masa dia senang dulu, macam mana sembahyang dia? Sedangkan masa dia senang dulu, sembahyang pun dia tak cara. Kadang-kadang dia tinggal sembahyang. Allah datanglah orang tipu dia ke, orang khianat ke dia tu, supaya dia sedar mungkin ada kesalahan dia. Ada pun Allah Ta'ala datangkan orang tadi tu, itu sebagai maknanya sebab saja. Tapi dia tak tengok dah Allah tu, dia tak tengok, dia tengok orang khianat saya dulu, orang tira tu saya jumpa orang tu, saya tak boleh nak percaya dah orang buat khianat sama saya. Dia sedangkan dahulu masa dia mendapat nikmat kepada Allah, bagaimana hubungan kamu dengan Allah? Betapa ramai orang ketika mana dia dapat kesenangan, dia lalai kepada Allah. Bila dia dapat kesenangan, dia lalai, Allah Ta'ala tarik lalai dia tu. Dia tarik dia disebabkan kelalaian dia.
tapi dia tak kembali pada Allah. Dia hanya melihat orang saja. Orang buat dia, orang tipu dia, orang khianat dia. Maka jaga-jaga kita. Itu tanda apa? Itu tanda orang itu jauh dengan Allah. Itu tanda dia. Tanda dia jauh dengan Allah Ta'ala. Maka jaga-jaga perkara ini. Dikatakan bahawa itulah permulaan hijab dia kepada Allah Ta'ala. Apabila dicuba murid itu dan tiada ingat itu, ia akan rahmat Allah Ta'ala akan dia. Dalam hal itu, apabila Allah Ta'ala uji dia, tak kiralah umpamanya kalau dia berniaga, jatuh perniagaan. Contoh saja ni, dia niaga jatuh perniagaan. Kalau dulu dia ada kerja, ni tak ada kerja. Kalaulah dahulu maknanya hidup dia alhamdulillah ada, hari ni jadi tak ada. Maknanya Allah Ta'ala uji dia begitu. Ini contoh sahaja. Maknanya. Lalu dikatakan apabila dicuba murid itu dan tiada ingat dia akan rahmat Allah. Dia tak ingat dia itu ada rahmat di sebalik ujian tadi. Sebab itu saya Ustaz dah bagi tahu dulu, kata Imam Ghazali, kalaulah kamu ditimpa satu ujian, satu musibah kamu ditimpa, tetapi ujian musibah itu menyebabkan kamu ingat kepada Allah Ta'ala, kamu jangan doa keluar daripada musibah. Kamu jangan doa keluar daripada musibah. Kerana apa? Kerana bimbang nanti keluar daripada musibah, kamu jadi lupa kepada Allah Ta'ala kembali. Baik. Contoh begini lagi. Nak beri contoh. Biar banyak contoh sikit, biar kita faham. Contohnya, satu orang itu sakit. Bila dia sakit, dia sakit, sepanjang dia sakit, dia ingat Allah. Dia berzikir, dia muhasabah diri, dia zikir, dia ingat pada Allah. Maka kehidupan dia di sepanjang sakit dia banyak habiskan dia. Maknanya habiskan masanya dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan macam itu, kata ulama, lebih baik kamu doa, minta pada Allah, jangan keluar daripada hati ingat kepada Allah ni. Kerana bimbang nanti kamu sehat, kamu lupa balik. Sehingga dikatakan bahawa apabila satu orang itu diuji oleh Allah Ta'ala, biasanya ujian bila ketika sakit dia ingat kepada Allah, bila dia senang dia jadi lupa balik kepada Allah Ta'ala. Ini dikatakan bahawa kedudukan orang tadi duduk dalam bahaya. Maka ingat, ketika diuji, dia balik ingat kepada Allah. Orang yang diuji pada Allah, dia baik sangka dengan Allah. Dia jatuh maksiat, dia jatuh ujian begini kerana Allah Ta'ala nak sedarkan aku. Kerana dulu masa aku dapat nikmat, aku lalai pada Allah Ta'ala. Dan aku sakit begini, Allah nak sedarkan aku. Dahulu aku kaya, aku lalai pada Allah. Sembahyang pun tak jaga, tapi Allah Ta'ala beri aku jatuh miskin ini. Ini aku maknanya tanda Allah ingat aku, Allah kasih pada aku, nak suruh aku ni dekat dengan dia ni. Ini tanda orang itu dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa tiada ingat ia akan rahmat Allah akan dia dalam hal itu, maka adalah yang demikian itu mewajibkan bagi gugurnya pada ain Allah, pada pandangan Allah, dan jatuh hijab atas hatinya, maka terhijablah dia kepada Allah. Apabila seorang tadi diuji oleh Allah Ta'ala, biasalah apabila seorang murid tadi diuji, sedang dalam keadaan dirinya lupa kepada rahmat Allah ke atasnya. Ingat, setiap orang yang diuji tadi, dia duduk dalam rahmat Allah. Jangan rasa keluh kesah sangat. Yelah, kita diuji, bukan semua pun. Ada orang kata sedap lah Ustaz cakap, ya tu Ustaz tak rasa macam kami rasa. Tak, sama je, semua begitu. Semua begitu. Apabila saja seorang itu diuji oleh Allah Ta'ala, bila diuji, dia tidak sedar bahawa dia ini dalam rahmat Allah, dalam rahmat Allah Ta'ala. Lalulah bila dia uji, dia pun merungut, dia pun uji, dia pun marah. Bila uji pun dia pun dikata, dia mengatakan, dia membandingkan, bandingkan begini-begini.
Kenapalah orang lain senang, saya susah? Kenapalah saya berat sangat ujian ini? Kenapalah Allah Ta'ala buat saya begini-begini? Kenapalah? Bila dia mengatakan demikian, mengatakan demikian, sebenarnya dia telah dikena penyakit hijab. Allah akan hijab hati dengan Allah. Kalau dia kata gitu, kalau dia marah, semakin dia jauh dengan Allah. Semakin dia marah, semakin dia jauh dengan Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, Allah tidak memandang dia dengan pandangan rahmat. Apabila Allah uji kepada dia, dia tidak sedar ketika mana dia uji dia dalam rahmat Allah. Tetapi dalam keadaan macam itu, dia jadi hilang pertimbangan. Maka ketika itu hilanglah dia daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, sebab itu ingat, semakin kita diuji, semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Itu sepatutnya. Dan bila mana kita ini buat amal ibadat, kita rasa amal ibadat kita ini maknanya dalam keadaan tidak khusyuk, kenapa zikir tak beri kesan, kenapa kita tidak istiqamah, ini bermakna apa? Ini bermakna kita telah diistidrat oleh Allah Ta'ala. Sebab apa jadi gitu? Boleh jadi kita ada salah adab dengan Allah Ta'ala. Salah adab dengan Allah Ta'ala. Baik. Lalu dikatakan lagi, maka jatuhlah, gugurlah pada ain pandangan Allah Ta'ala dan jatuh hijab atas hatinya, maka hatinya terhijab dan diganti jinaknya dengan liar. Dulu dia jinak dengan Allah, akhirnya dia liar dengan Allah Ta'ala. Dan dulu dia terang, diganti terang menjadi kelam, jadi gelap hati dia tadi. Maknanya, dan tiadalah boleh akan dia kemudian daripada itu kembali kepada yang dahulu, kerana yang demikian itu memutuskan daripada tolongnya. Daripada tolongnya. Apa maksud dia ni? Maksud dia begini, apabila satu orang tadi, bila Allah Ta'ala beri ujian kepada dia, kepada dia, lalu dalam keadaan dia lupa bahawa ketika mana dia diuji, dia sebenarnya duduk dalam rahmat Allah. Tetapi bila dia uji, dia macam marah, dia semakin buruk adab dengan Allah. Maka bila dia buruk adab dengan Allah, Allah istidrak dia. Allah Ta'ala istidrak dia, apa dia? Allah jadikan dia ni hatinya jadi liar dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah Ta'ala, jadi hati dia liar, dan Allah Ta'ala jadi hatinya gelap. Semakin hari semakin gelap. Dulu cerah kot, jadi gelap hati tadi. Malahan selepas itu tidak akan boleh lagi kembali seperti dahulu, kerana dia telah memutuskan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ingat, ini cerita benar, pernah berlaku pada diri ustaz, pada diri kita sendiri. Bukan tu maknanya satu orang hamba Allah datang. Satu orang hamba Allah Ta'ala datang. Dia kata, ustaz, saya datang ni nak minta tolong ustaz sembahyang hajat. Maka kita tanya, apa hajatnya? Dia pun cerita. Dia kata, ustaz, saya ini daripada dulu, kehidupan saya ini tak berubah-ubah daripada dulu. Saya ini ada ijazah katanya, ada kelulusan. Tetapi saya punya pekerjaan saya tak padan dengan apa yang saya dapat. Maksudnya tak padan dengan ijazah dia. Kemudian rezeki saya sempit sama, dia kata. Kerja ni tak jadi, kerja ni tak jadi, kerja ni tak jadi. Ni cerita. Cerita. Tak jadi. Dia kata. Dan saya merasa heran. Kenapa dia? Ini di sini bahaya. Dia kata. Ustaz cakap bahasa Terengganu Kenapa Allah Ta'ala biuk nak beri hati, nak beri rezeki ke saya? Biuk ni bahasa Terengganu. Biuk ni rasa kenapa Allah Ta'ala ni payah sangat nak beri rezeki pada saya. Kenapa payah sangat Allah Ta'ala nak beri rezeki? Saya daripada dulu, dia kata, gaji saya kerja kecil sama. Bila dia kata begitu, kenapa Allah Ta'ala lihat, biuk ni lihat, kenapa Allah Ta'ala lihat sangat nak beri rezeki pada saya. Ada orang dia kata kerja ada orang yang tak ada kelulusan macam saya pun, mulai ada Allah Ta'ala beri gaji, rezeki banyak. Dia kata begitu. Lalu kita pun tanya dia, dah mari dengan apa?
Dia kata saya mari dengan kereta. Naik kereta. Kita bagi tahu ramai lagi orang datang ke sini. Kadang-kadang datang mari belajar, kadang-kadang datang minta bantuan pun ada. Ada yang tak ada kenderaan pun. Ada yang tidak ada kenderaan pun. Ada yang pakai motor. Kita Tuhan bagi kereta pun mujur dah. Berapa kita duk kata macam tu? Tanya dia ada suami tak? Ada suami. Suami saya kerja tak? Suami kerja lagi. Dia kerja, suami kerja, dia ada kenderaan. Tapi dia boleh kata lagi, kenapa Allah lihat sangat nak beri rezeki pada saya. Terkejut. Hati rasa terkejut. Lalu kita kata bagaimanalah kita nak minta doa sembahyang hajat, nak minta dengan Allah. Kita dah buruk sangka dengan Allah. Kita dah buruk adab kita dengan Allah. Bila kita sudah buruk adab dengan Allah Ta'ala, maka apa yang berlaku? Sebenarnya kita jauh dengan Allah. Kita dah liar dengan Allah. Ataupun dah membawa hati kita jadi gelap dengan Allah Ta'ala. Bila sudah hati gelap begitu, nanti tak ada dah jalan untuk kita nak kembali pada Allah. Wal-iyazubillah. Jaga-jaga dalam perkara yang macam itu. Oleh kerana itu, kita kena ingat, apabila saja Allah memberi rezeki, bukan rezeki itu menyebabkan kita sudah rasa selesa dengan Allah, tetapi bila kita dapat rezeki, kita sentiasa, katanya ulama, nikmat yang berterusan hendaklah kamu merasa takut kepada Allah. Kenapa nikmat berterusan itu membawa takut? Kerana orang-orang yang awam, orang jahil macam kita, bila Allah terus beri nikmat, kita rasa Allah kasih kita. Tetapi orang-orang yang soleh, bila Allah tambah nikmat, dia takut. Takut apa? Takut Allah benci pada dia. Maka dia takut. Bila takut begitu, maka dia hatinya jadi jinak dengan Allah, kembali kepada Allah. Maka demikianlah orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini ada lagi, dan daripada tanda-tanda alamat taufik mendapat pertolongan Allah Taala itu 3. 3. Apa maksudnya? Maksudnya seseorang tadi akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala dengan sebab 3. Jadi ingat, sebelum pada kita nak masuk 3 perkara ini, sesiapa yang dia ini kadang-kadang hatinya sudah ingat ataupun lebih menumpukan selain daripada Allah, akhirnya Allah Ta'ala hijab dia, menyebabkan dia tidak dapat bersama dengan Allah, ataupun terhijab hatinya, membawa dia semakin jauh dengan Allah. Baik, kita tengok ada 3 tanda orang mendapat taufik. Apa makna taufik di sini? Taufik ini adalah pertolongan Allah. Apa tanda? Dia kata ada 3 tanda. Alamat taufik, iaitu tanda mendapat pertolongan Allah Ta'ala itu 3. Masuk amal kebajikan atasmu daripada tiada qasad daripadamu kepadanya. Apa maknanya? Maknanya masuk amal kebajikan atas kamu daripada tiada qasad, tiada niat, daripada mudah buat amal walaupun kamu tak berniat. Maknanya mudah mengerjakan amal kebajikan. Yang pertama, mendapat pertolongan Allah, mudah melakukan amal kebajikan, padahal dia tak ada niat pun nak buat dah kebajikan. Maknanya tak ada niat pun nak buat tujuan tadi. Tapi mudah dipertolong oleh Allah Ta'ala. Contoh macam mana? Contohnya, dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar, tiba-tiba dia tengok ada satu orang mokci, maknanya, atau ada tengok orang yang duduk tepi jalan tu sedang minta sedekah, ataupun duduk, dia rasa susah orang tadi, dia pun dengan mudah saja ambil duit infak, tak ada payah-payah. Maknanya dia tak ada niat pun nak pergi pasar, nak pergi infak ke orang, tak ada. Maka yang pertama tanda dia mendapat pertolongan Allah ialah Allah pemudahkan dia buat taat. Jaga-jaga kita. Apabila kita nak buat taat, ada halangan. Apabila nak buat taat, ada halangan. Bila nak buat taat, macam-macam rancangan, tak jadi sama dalam buat taat. Itu maknanya apa? Maknanya kita tak dapat pertolongan Allah. Boleh jadi kita jauh pada Allah. Pernahkah kita
Nak baca Quran lah, tak jadi nak baca Quran. Nak zikir lah, tak jadi nak zikir. Tapi kalau nak pergi pasar, jadi. Nak pergi shopping, jadi. Tapi kalau nak ibadat, tak jadi. InsyaAllah Ustaz, saya malam ni mari jumpa Ustaz ni. Saya akan mari kuliah Ustaz malam ni. InsyaAllah. Kita jumpa lepas Isyak Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah. Lepas kuliah, tengok dalam kuliah tak ada. Mana kata ni? Pas mayang tunggu pula tak ada. Tidak ada. Telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kat mana kata janji nak jumpa Ustaz? Allah minta maaf Ustaz. Dok sekarang kata. Orang kata dok sekarang. Tak sempat. Tak sempat. Saya memang nak pergi jumpa Ustaz malam ni. Macam-macam lah. Tiba-tiba ada benda ni lah. Kedah dok selesai lagi lah. Jaga-jaga. Yang pertama, apabila perbuatan ibadat kamu nak buat satu amal soleh, ada saja halangan, boleh jadi kamu diistidraj oleh Allah Ta'ala. Itu jaga. Yang kedua, berpaling daripada segala maksiat daripadamu serta menjalannya dalamnya. Menjalani di dalamnya. Allah, bahasa Jawi lama ni. Maknanya apa? Dia ini, yang kedua, dia mendapat taufik kepada Allah. Dia ini walaupun dia nak buat maksiat, tetapi ada saja yang menghalangnya. Itu tanda Allah Ta'ala kasih pada dia. Dia ada nak buat maksiat, tetapi ada saja yang terhindar ataupun ada yang menghalang dia. Maknanya Nabi SAW masa dia budak-budak dahulu, masa tu Rasulullah masih umur kanak-kanak lagi, zaman Rasulullah. Diceritakan dalam kitab Sirah Ibn Hisham katanya. Dia kata Rasulullah ni ada satu kawan-kawan dia di Mekah ni, masa sebaya-baya dengan Rasulullah ni, ajak dia pergi ke pasar ajak dia pergi pasar pada waktu malam, dan dikatakan malam tu ada pesta di pasar. Jadi kata malam ni kita akan pergi ke pesta. Rasulullah masa itu dia kanak-kanak lagi. Kisah Rasulullah di zaman budak-budak. Lalu katanya nak pergi tak? Semua nak pergi, termasuk Rasulullah nak pergi. Tetapi sampai masa pada waktu malam itu Allah tidurkan Rasulullah, sehingga kan akhirnya Rasulullah tak pergi. Ini tanda. Tanda Allah Ta'ala kasih. Jadi tanda dia mendapat pertolongan Allah adalah kalau dia teringin nak buat maksiat ataupun ingin melakukan maksiat, tiba-tiba Allah hindarkan dia daripada maksiat. Ini tanda dia mendapat pertolongan Allah. Itu yang kedua, tanda mendapat pertolongan Allah. Dan yang ketiga, terbuka pintu minta tolong dan iftiqar kepada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap ahwal. Apa maksudnya terbuka pintu minta tolong ini? Ini selalu terbuka minta pertolongan kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, dan iftiqar ni sentiasa berhajat kepada Allah dalam setiap hal. Tanda Allah Ta'ala beri pertolongan, dia tak putus doa dengan Allah. Dan tak putus hatinya, selalu bergantung dengan Allah. Ini tanda dia mendapat pertolongan Allah. Yang ketiga, dia sentiasa meminta doa dengan Allah dan hatinya sentiasa mengingati Allah dalam setiap hal. Inilah tiga. Jadi apa dia? Kalau nak buat taat mudah, kalau nak buat maksiat ada saja halangan. Dan dalam keadaan itu juga sentiasa hati ingat pada Allah, minta sama dengan Allah, doa kepada Allah. Maka demikianlah kita. Dan macam mana kalau kita rasa bila nak buat taat ada saja halangan, tapi jangan putus berdoa kepada Allah. Kerana yang penting hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada alamat khazlan itu 3 pula.
Alamat orang itu khazlan itu 3. Apa makna khazlan ni? Kita nak kata apa ni? Tanda dia ni mendapat penghinaan Allah. Begitu. Ada 3. Apa dia? Yang pertama, suka taatmu serta menjalannya di dalam. Yang pertama ialah suka nak melakukan ibadat, padahal sudah berusaha nak buat ibadat. Tanda mendapat dia ni, dapat kehinaan daripada Allah. Dia payah nak buat ibadat walaupun dia telah usaha nak buat amal ibadat. Ini yang pertama. Wal-iyazubillah. Macam mana kita kalau kadang-kadang kita niat, saya malam ni nak buat begini, saya nak buat begini, sampai masih tak boleh nak buat, sampai masih tak boleh nak buat. Kalau sekadar tak boleh nak buat tak apa, tapi maknanya cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan biarkan diri kita begitu. Yang kedua, masuk maksiat atasmu serta lari daripadanya. Yang kedua, mudah nak buat maksiat. Bila nak buat maknanya mudah terjerumus kepada maksiat. Padahal dia cuba hindar. Dia cuba dah hindar, cuba juga hindar, nak lari, tak boleh juga, jatuh juga maksiat. Ini tanda dia mendapat kehinaan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tertutup pintu minta tolong kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan doa di dalam segala ahwal. Dan yang ketiga, tertutup pintu permohonan kepada Allah Ta'ala dan merasa tertutup doa, yakni merasa tak perlu berdoa, merasakan tidak perlu berdoa dan tak terasa ingin meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Itu sebab tu ada orang kadang-kadang bila dia ada musibah, bukan jalan dia cari Allah. Bukan cari Allah, dia cari yang selain pada Allah Ta'ala dulu. Ada orang yang bila ditimpa ujian, ditimpa musibah, maknanya dia tidak kembali kepada Allah. Sepatutnya kembali, bertaubat, muhasabah diri, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk utamakan amal ibadat. Itu tanda dia ini mencari jalan pertolongan kepada Allah. Tapi kalau dia putus asa, tidak mau minta dengan Allah, kemudian dia duduk dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala, begitu, dan dia seronok dengan maksiat dia, ini tanda dia mendapat kehinaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Abu Hafsin radhiyallahu anhu, jadi sekadar ini saja disampaikan untuk malam ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Matan ini agak panjang sikit, jadi kita kena sambung pula lain kali untuk habiskan matan ini, insya-Allah. Jadi di sini secara kesimpulan, apabila Allah memberi nikmat kepada kita, janganlah kita merasa selesa dengan nikmat tadi. Bahkan dengan nikmat tadi, kita kena ingat itu ujian daripada Allah. Semua nikmat itu mungkin kita kaya ujian Allah. Allah beri sihat, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada yang Allah Ta'ala beri dengan cara Allah Ta'ala datangkan azab. Kerana kita ini salah adab dengan Allah, didatangkan azab. Ada juga bila kita salah adab dengan Allah Ta'ala, maknanya bila kita dapat nikmat, kita rasa Allah Ta'ala kasih pada kita, lalu kita lalai ibadat. Kadang-kadang Allah Ta'ala azab dengan cara tersembunyi. Apa dia azab tersembunyi? Yakni Allah tidak jadikan kita ini, hati kita ini bergantung dengan dia, ataupun terhijab hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan perkara ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sentiasalah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memaafkan segala kesalahan kita dan memberi pertolongan pada kita. Jadi ingat, jaga adab kita dengan Allah. Bila kita jaga adab dengan Allah, apa dia jaga adab dengan Allah? Antara kehendak Allah, keperluan kita, kehendak nafsu kita dengan kehendak Allah, antara ibadat dengan pekerjaan kita, maka utamakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna kalau dengar azan, terus segera sembahyang. Kalaulah kata majlis ilmu, hadir majlis ilmu.
Kerana itu kehendak Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh. Bagi siapa yang dapat buku zikir, amalkan zikir kepada Allah Ta'ala setiap hari. Maknanya sama ada lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib atau lepas isyak. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan dan minta maaf di atas kekurangan. Yang menyampaikan ini bukanlah orang alim sebenarnya, bukanlah orang soleh, namun sekadar memberi peringatan kepada diri sendiri sahaja. Yang paling penting kita nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah memberi pertolongan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi, dan juga dosa orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami mendapat taubat nasuha sebelum kami wafat, ya Allah. Lalu taubat nasuha itu diterima oleh-Mu, ya Allah. Dan kami mohon padamu, ya Allah, seandainya ada kami buat kesalahan kepada orang-orang yang kami tidak sedar kami buat salah pada dia, ataupun kami suka untuk meminta maaf dengan dia sebab dia sudah wafat, ataupun kalau kami minta maaf dengan dia maka akan fitnah lebih besar, kami mohon padamu, ya Allah, Engkau maafkan dosa kami. Engkau jadikan orang yang kami buat salah cara kami tidak sedar ataupun kami sedar itu, dia memaafkan kami sebelum kami ini berjumpa denganmu. Dan kami mohon padamu, ya Allah, nanti dekat negeri akhirat kami, ya Allah, di hari Engkau menghukum hamba-hamba-Mu, ya Allah, tidak ada lagi antara kami dengan makhluk-Mu, ya Allah. Kami maafkan segala orang yang melakukan kesalahan kepada kami, dan kami mohon Engkau jadikan mereka memaafkan segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, ya Allah. Dan kami mohon padamu, ya Allah, agar kami semua mendapat husnul khatimah dan juga dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Terima kasih kepada yang bersama dengan Ustaz. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan bertemu lagi malam besok, malam Jumaat. Maka kita tawakuh kita baca kitab hikam. Malam besok kita akan buat live, tetapi dalam majlis maulid. Maulid bersama dengan Ustaz malam besok, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.